Warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang berbahagia Profesor Insinyur Datuk Dr. Wan Hamidun Wan Badaruzzaman, Dekan Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina, merangkap penaung Kelab Kebajikan dan Sukan FKAB Kesutra, yang dihormati Timbalan Dekan, penolong-penolong dekan, pengurusi-pengurusi jabatan yang berusaha Encik Muhammad Najib Adun, kaki tangan akademik FKAB, kaki tangan pengurusan profesional, kaki tangan pelaksana serta hadirin dan hadirat yang dihormati sekalian. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Ilahi kerana dengan limpah kurnia dan keizinannya dapat kita bersama-sama berkumpul sekali lagi pada pagi Jumaat yang penuh barakah ini dalam sesi tazkirah FKAB siri yang ke-45 yang dianjurkan oleh Jabatan Kejuruteraan Kimia dan Proses, Kelab Kesutra dan Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina. Saya ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan terima kasih pada penceramah jemputan kita hari ini, iaitu Puan Nurhuda Madihah Muhammad Maksum atas kesudian beliau untuk melapangkan masa bagi berkongsi ilmu dengan kita dalam sesi tazkirah FKAB siri yang ke-45 ini. Diharap para hadirin dan hadirat dapat kekal bersama kita hingga ke akhir sesi tazkirah kerana insyaAllah kita akan adakan segmen kuis Kahoot yang akan menawarkan beberapa hadiah yang menarik untuk dimenangi. Untuk makluman juga, seperti biasa kita masih melancarkan tabung prihatin FKAB. Jadi diminta para FKAB yang dermawan untuk sama-sama memberi sumbangan ikhlas ke dalam tabung tersebut melalui akaun yang tertera ataupun yang akan dikongsikan dalam ruangan komen, insyaAllah. Baiklah, tanpa kita membuang masa, saya menyerahkan kepada yang berbahagia Profesor Insinyur Dr. Siti Ruzaimah binti Syekh Abdullah sebagai Timbalan Dekan Prasiswazah FKAB untuk menyampaikan sedikit kata-kata ucapan aluan. Silakan, Prof. Okey, terima kasih Puan Hasni. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Okey. So saya diminta untuk memberi sedikit kata-kata aluan di pagi untuk tazkirah kita FKAB siri ke-45 dah yang bertajuk amalan pemakanan di bulan Ramadan. Dan saya ingin mengucapkan selamat datanglah Puan Nurhuda Madihah Muhammad Maksum. So mungkin saya tak pasti, mungkin kali pertama FKAB menjemput Puan Huda, betul ke dah banyak kali dah? Tak, ni untuk saya first time lah. Okey. So Puan Huda yang nampak muda lagi ni, so kaki tangan dah lama dah bertugas di HUKM di Hospital Chancellor Tunku Muskris dah ni. Hampir 9 tahun. Oh, okey. Tapi muka muda lagi ni. Okey, memang muda lah. Okey. Saya bila nampak poster tu, nama tu macam familiar, muka pun familiar. Tak tahulah, mungkin ada pelanduk serupa muka ke apa kan. So, alhamdulillah saya rasa tajuk yang akan disampaikan oleh Puan Huda ni memang bertepatan lah dalam musim bulan Ramadan ni, especially kepada kaum wanita lah kan yang menyediakan makanan untuk keluarga. Tapi saya rasa kaum lelaki juga patutnya tidak hanya mengatakan inilah hal-hal orang perempuan. Sepatutnya kaum lelaki juga kena aware lah. Maknanya dalam bulan puasa ni jangan duk minta nak hari ni masak tu dan sebagainya. So kena faham jugalah pasal pemakanan apa yang terbaik yang kita boleh lakukan dari sepanjang bulan Ramadan ni lah. So sama ada saya rasa Puan Huda akan memberilah tips kepada kita untuk makan apa, dan of course persediaan tu memanglah kebanyakan kita yang wanita ni yang perlu sediakan, tapi kaum lelaki pun perlu fahamlah supaya tidaklah memberi permintaan yang di luar jangka.
So insyaAllah saya rasa banyak ilmu yang Puan Huda akan kongsi bersama kita di pagi ini. So insyaAllah kita cuba amalkanlah. Okay, memang agak sukar juga ya nak tahan nafsu makan tu. Ya, bila menghadap makanan masa berbuka tu macam semua nak makan. Okay, semua nak makan dan itu yang menyebabkan ialah kita tak mungkin terlupalah pasal kesihatan lah. Okay. So especially macam saya ni dah tua-tua ni sepatutnya memang kena watch out lah. Kena tengok tak boleh makan sesuka hati dan sebagainya. So saya tak nak panjang lebar, saya rasa semua orang nak mendengarlah pada pakar yang akan memberi kita nasihat berkenaan amalan makanan yang baik, okay, pemakanan yang baik dalam bulan Ramadan ni. So saya dengan itu sekali lagi saya mengucapkan terima kasih banyak Puan Nur Huda kerana sudi menerima jemputan kami dalam tazkirah pagi ini. So saya mohon maaf juga saya boleh bersama sampai pukul 9 sahaja, sebab ada kuliah lepas ni. InsyaAllah kita sama-samalah mendengar dengan telitilah apa amalan pemakanan yang terbaik bagi kita semua. So saya akhiri dengan wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So saya serahkan balik pada Puan Hasni. Okey, terima kasih Prof atas kata-kata aluan yang bersemangat dan terutama sekali untuk para wanita lah yang ada dalam harapnya penyertaan pagi ni bukan wanita je, lelaki mesti ada juga. Betul-betul. Kita harapkan penyertaan daripada dua-dua jantina lah. Biar dia balance sikit. Ya, betul. Okey, sebelum saya serahkan majlis kepada Puan Penceramah kita, izinkan saya berkongsi sedikit info ringkas sebagai pengenalan mengenai beliau ya. Penceramah kita pada hari ini adalah Puan Nur Huda Madihah Muhammad Maksum. Beliau memperolehi ijazah sarjana muda dalam bidang dietetik dari Universiti Kebangsaan Malaysia dan alhamdulillah beliau kini berkhidmat sebagai pegawai dietetik di Jabatan Perkhidmatan Dietetik dan Sajian Makanan di Hospital Chancellery Tunku Keris. Beliau telah terlibat dalam bidang dietetik ni selama lebih kurang 13 tahun, di mana kita rasa pengalaman ni agak cukup banyak untuk bersama-sama berkongsi pengalaman beliau dengan kita insyaAllah. Jadi untuk tidak membuang masa, saya dengan sukacitanya menjemput Puan Nur Huda Madihah Muhammad Maksum untuk menyampaikan ceramah beliau yang bertajuk Amalan Pemakanan di Bulan Ramadan. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Silakan Puan. Terima kasih Puan Pengacara. Assalamualaikum. Selamat pagi semua. Okay, dengar tak suara saya? Dengar, selamat pagi. Dengar clear. Saya clear. Alright. So, saya Nur Huda, yang telah dikenalkan oleh Puan Pemuda Cara tadi, Puan Hasni. Untuk pengetahuan semua, saya sedang berkhidmat di HTM ni sudah 9 tahun lah. Yang lagi 4 tahun tu saya buat catering lah. Catering di HTM juga sebelum tu. Sekarang ni saya bertugas di ward onkologi dan juga di kes-kes bariatrik lah. Okey, nampak. Nampak. Okey. Ya. So, tajuk kita hari ni saya santai je lah. Saya nak berkongsi tips lah. Alright, saya berpuasa tapi berat naik. So sekarang ni kita dah hampir 6 hari berpuasa kan? InsyaAllah cukup 6 hari kan kita puasa? Ya, betul. So ada timbang berat tak? Ada. Tak turun. Tak ada. Tak ada. Yang ada tu baguslah kan. Maknanya dia mengambil berat tentang kesihatan dia, tentang berat badan dia. So yang ambil berat, yang menimbang berat tu macam mana? Naik ke turun? Turun. Tak turun pun. Tak turun. Degil tu. So statik je macam tu. Ya, betul. Statik ya. So kat sini saya nak share berkenaan dengan tips macam mana
sebulan puasa ni lah sebenarnya kita boleh belajar, kita boleh kawal nafsu makan kita supaya kita boleh amalkan lepas bulan puasa pun macam tu juga. Sebab kadang-kadang sebenarnya tips amalan pemakanan sihat ni bukan hanya pada bulan puasa je, tapi sepanjang hayat sebenarnya. Okay? So bila kita jadikan dia amalan, so dia tak adalah kita rasa berat nak buat. Kalau kita jadikan dia sebagai macam bulan puasa, kena makan macam ni, sihat je. Lepas bulan puasa, makan, bantai makan kan? Tak boleh lah macam tu. Okay, so Ramadan tiba lagi, so jom berubah. So kena ubah lah. So dari sekarang memang kena ubah sampai bila-bila sebenarnya. Okay, kalau tak dia tak jadi amalan. Amalan dia sebulan saja. Kan? Alright, so saya akan cover maksud berpuasa. Kedua, perubahan tubuh semasa berpuasa. Ketiga, tips dan amalan bersahur. Keempat, tips berbuka puasa, membeli belah di bazar. Kelima, tips dan amalan sewaktu moreh. Dan keenam, cadangan menu sahur dan berbuka lah. Okay, next. So puasa ni maksudnya ialah meninggalkan dalam bahasa Arab kan. Okay. Meninggalkan diri daripada melakukan perkara-perkara yang boleh membatalkan puasa bermula dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari dan disertai dengan niat. Itu adalah maksud di sisi ahli fiqh lah. So dalam satu hari ni lebih kurang dalam 14 jam jugalah kita berpuasa ya. Kelebihan berpuasa dari aspek kesihatan, sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang bermaksud puncang makanan itu tempat sarang penyakit dan punca segala penyakit tarbiyah daripada makanan yang terlalu banyak. Juga sabda baginda yang bermaksud berpuasalah kamu nescaya kamu menjadi sihat. Okay? Dan makanan merupakan keperluan asas pada manusia. Bagaimanapun ia boleh mendatangkan kebaikan dan keburukan kepada manusia. Ya, dia adalah keperluan asas. Sometimes makanan jadi kehendak. Bila jadi kehendak, tu yang macam-macam penyakit kita dapat. Okay? Okay, dalam soal pemakanan, Islam telah menggariskan beberapa panduan perlu diamalkan oleh seluruh umat manusia seperti mana berikut. Makan apabila lapar dan berhenti sebelum kenyang. Okay. Sabda Nabi yang bermaksud kami adalah satu kaum yang tidak akan makan kecuali apabila lapar dan apabila kami makan tidak sampai terlalu kenyang. Okay. So memang dalam Islam pun tak bagi kita makan terlampau kenyang. So dia lagi suruh stop, okay, berhenti sebelum kenyang lah. Okay, ada juga kajian saintifik banyak juga sebenarnya daripada kajian yang telah dibuat. Berpuasa ni sebenarnya memberi faedah kepada penurunan berat badan, penurunan peratus lemak tubuh, ni yang paling orang kata signifikan lah, penurunan peratus lemak tubuh ni lah, dan penurunan kemurungan yang signifikan. Ya. Jika diet yang diambil adalah sihat, seimbang, sederhana, ya, maknanya ada pengurangan kalori daripada 300 hingga 500 kcal per day. Di samping mengamalkan puasa sunat. Okay. Ini adalah keyword dia. Kalau kita ambil diet yang diambil tu ada secara sihat lah dan seimbang. Kalau puasa tapi makan lebih daripada sepatutnya, memang berat akan naik lah. So ini adalah perubahan fisiologi tubuh semasa berpuasa. Okey, bila kita ingat balik pasal awal, macam 2-3 hari masa kita berpuasa tu, okey, apa yang berlaku pada tubuh kita sebenarnya? Okey, aktiviti memproses makanan akan berkurangan. So gejala semula-mula tu macam kita rasa lapar kan, letih, saya rasa letih lah yang paling ketara ya. Mungkin cepat marah, disebabkan kadar glukosa tu gula lah, darah menurun. Proses perkembuhan dapat berjalan lebih efisien. Di samping itu dapat menurunkan paras gula, tekanan sistolik, tekanan darah lah, dan kolesterol darah. So dari segi spiritual, melatih diri untuk mengawal emosi dan belajar bersabar, memupuk rasa empati dan simpati kepada yang kurang bernasib baik. So kita ingatlah orang-orang yang kurang berkemampuan ya, yang susah nak cari sesuatu nasib pun susah kan. Macam ni lah mereka rasa lah. Okay. Dan kita pergi kepada fasa pertengahan. Okay.
Masa ni badan kita dia dah start dah. Dia nak start apa? Proses lemak. Okey, peralihan sumber utama tenaga daripada gula kepada lemak yang tersimpan. Okey. So perubahan-perubahan yang berlaku dalam badan semasa puasa ni juga dia bergantung pada tempoh puasa. Okey. Dalam keadaan normal, gula dalam badan tersimpan di dalam hati, otot. Okey. So gula ni sebenarnya adalah sumber utama tenaga badan sebenarnya. Okey. Sepanjang puasa, simpanan pertama gula iaitu glukosa digunakan untuk membekalkan tenaga. Okey. Apabila simpanan glukosa habis, seterusnya lemak menjadi sumber tenaga untuk badan. So maybe next week ataupun dalam minggu ni kita akan pergi ke fasa 2 kan, dia akan menggunakan lemak lah. Okey, dengan puasa berpanjangan dalam tempoh yang lama daripada hari ke minggu, badan mula menggunakan protein untuk tenaga. Ini yang memang lama lah, tempoh lama, saya rasa lebih pada sebulan lah badan mula menggunakan protein untuk tenaga. Secara teknikal, ia dikenali sebagai kebuluran, starving lah. Okey, dia memang tak sihat dan melibatkan protein pecahan otot. Sebab tu orang-orang yang kebuluran kelihatan sangat kurus dan lemah. Bila gula dah habis, lemak pun dah habis guna sebagai tenaga, and then sumber ketiga protein dalam badan kita dia digunakan sebagai tenaga, memang akan nampak dia macam kurus dan lemah kan, nampak macam rangka macam tu kan. Tu memang dah sangat teruk lah. Okey. Walau bagaimanapun macam kita ni, kita berpuasa ni, kita akan sampai ke tahap kebuluran semasa bulan Ramadan. Sebab apa? Siapa tahu? Siapa boleh teka? Sebab berbuka. Ya, sebab kita berbuka. Kita makan. Kita berbuka pada setiap hari. Alright. Bagus, terima kasih yang jawab tadi. Alright. Ini adalah anatomi hati kita sebenarnya. Macam inilah hati kita dalam badan kita. Okey. So inilah proses-proses sebenarnya, proses-proses gula ditukarkan kepada sumber tenaga lah. Okay. So kita pergi kepada masalah umum ketika puasa. Ini memang famous lah. Setiap kali bulan puasa. Ada beberapa masalah umum lah, tapi ada satu sangat famous. Nanti kita tengok ya. Okay. So masalah pertama, sembelit. Sembelit sebab apa? Penyebab dia kurang serat. Okay, serat ni sebenarnya fiber lah. Okay. Kurang pengambilan air dan kurang aktiviti. Maknanya kita semua kurang kan masa bulan puasa, alasan kita puasa kan. Okay. So cara mengatasi, tingkatkan pengambilan serat. Serat ni kita boleh dapat daripada sayur-sayuran, okay, biji rimpenuh, buah-buahan dan juga kekacan. Yang seterusnya kita perlu ambil air yang cukup, okay, 6 hingga 8 gelas dalam satu hari. Agak-agak boleh capai tak 6 hingga 8 gelas dalam bulan puasa? Tak cukup. Agak-agak berapa banyak yang puan-puan boleh apa? Capai sebenarnya. Berbuka je 1 jug seorang minum. 1 jug Kita tak tahu juga itu air apa tu, air kosong ke air manis? Ada air apa? Kita kena tengok juga. So air kosong sebenarnya, pengambilan air yang mencukupi, air kosong, ataupun yang macam kita makan sup pun boleh dipilih sebagai Saya pernah minum 5 liter sehari. Okey. Saya minum 5 liter sehari pada satu masa dahulu. Oh dan ya, reduce 3 liter, bulan puasa dia kurang sikit. Okey, bulan puasa kurang sikit lah. Kita belajar daripada budak-budak Cina. Okey. So saya salah satu macam kita tak cukup air tu, salah satu bila tengok urine kita. Urine kita tu pekat, maknanya kurang air. So nanti buka puasa dan malam tu memang kita kena top up dengan air lah. Okay, air kosong. Yang kita galakkan air kosong lah. Dan kena gerak aktif seperti mengerjakan solat sunat tarawih. Okay, kadang ada juga yang tahan petang sebelum dia buka tu dia dah start buat exercise yang ringan lah. Okay. Dan mengambil minuman yang mengandungi kata hidup. Contoh ya, macam vitagen, prebiotik, Yakult yang ada prebiotik lah, probiotik dalam tu bakteria hidup. Yang kedua, kembung perut. Okey, penyebab terlalu banyak makan berminyak, berempah, makanan yang mengeluarkan gas. Macam kembung kan orang cakap, itulah kembung. Kubis, kekacang dan minuman bergas. Okey. So, cara mengatasi perlu amalkan
saiz hidangan yang kecil sahaja. Jangan makan terlampau penuh satu pinggan. Okay, nanti kita tengok pinggan mana yang kita nak guna untuk amalan pemakanan sihat ni. Okay, elakkan makanan tersebut bagi sensitif dan gantikan makanan yang rendah lemak dan kurang berempah lah. Sure guna pinggan kecil je. Pakai pinggan besar. Jangan pakai sampai 9 inci. Kedin jangan pakai dulang pula. Ya. Okay. Orang Jawa pakai dulang. Dulang tak apa. Dulang tu Nasi ambeng. tak salah. Dia punya kuantiti makanan dia tu. Kadang-kadang itulah orang kata mindful eating kan. Bila kita lagi besar pinggan tu, lagi rasa tak cukup. Betul tak? Kan? Lagi nak tambah ke dalam tu. Tak boleh lah sebenarnya. Okay? Kalau yang pakai dulang yang boleh kontrol dia punya portion, boleh lah. Boleh pakai dulang lah. Ni yang kalau macam rasa macam tak boleh nak break ambil makanan tu, memang kita galakkan untuk ambil pinggan yang lebih kecil lah, 7 inci. Makan dulang ni kalau berapa orang, okey. Kita makan dia berkat kat situ kan. Banyak tangan dalam satu dulang. Tapi kena kontrol portion lah. Tak salah berdulang kan. Tapi kena kontrol portion. Okay. Yang ketiga, sakit kepala. Okay. Saya rasa mula-mula adalah kita sakit kepala kan. Sebab satu, dehidrasi lah, kurang air, lapar atau tidak mendapat rehat yang mencukupi, dan berhenti merokok ataupun mengambil kafein secara mendadak. Okay. Walau bagaimanapun, cakap tadi, peringkat awal saja. Lepas tu kita dah stable kan. Macam minggu ni kita dah stable. Betul tak? Okey, cara mengatasi. Okey, pengambilan diet yang seimbang dan sederhana terutama semasa berbuka dan sahur. Air saya cakap tadi kena cukup untuk elakkan sakit kepala lah. Okey, bagi individu yang mengalami withdrawal syndrome, selain mengamalkan tip di atas, terus elakkan kafein dan nikotin masa sebelum bulan puasa lah. So badan masa bulan puasa ni dia dah adapt dah dan ketagihan boleh diatasi. Ada buat tak? Ada. Dia macam ketagih kan. So memang kena awal-awal 2 bulan ataupun saya rasa 2 bulan lah. 2 bulan sebelum bulan puasa tu memang kena start. Kurangkan kafein dan nikotin lah. Okay. Rokok ni kalau nak kurangkan, bayangkan dalam syurga tak ada api. Dalam syurga tak ada api. Dekat neraka je ada api. Tips yang bagus. Terima kasih berkongsi tips kan. Memang susah, memang susah lah sebenarnya. Nak selalu pesakit memang susah nak reducekan ataupun merokok ni. Tapi tips tu bagus. Saya boleh pakai lah lepas ni. Okay. Dan keempat, gula darah rendah. Kita rasa macam pening-pening kan. So bukan pesakit diabetes. Pertama, penyebab dia pengambilan karbohidrat ringkas yang banyak ketika sahur. Okey, apa itu karbohidrat ringkas? Dia itu adalah gula ringkas lah sebenarnya. Contoh macam air manis, kuih manis, dessert, aiskrim. Selalunya kita kuih manis lah kan. Kuih manis dengan air manis lah. Bila kita makan banyak ketika sahur, memang insulin akan shoot naik cepat dan akan turun mendadak. Lepas tu kita akan cepat lapar. Kan? Pernah rasa tak? So elakkanlah, elakkan makan dalam jumlah yang besar atau amalkan saiz hidangan yang kecil ataupun elakkan pengambilan gula ringkas ataupun minuman manis ataupun makanan manis lah. Okay, yang kelima ini memang famous, kan? Masalah kan? Okay, tapi kalau yang betul-betul ni memang dia kena ambil injection lah, suntikan lah untuk reducekan dia punya sakit gastritis. Okay? Sebab gastritis ni kalau betul-betul dia tak akan resolve dalam 2-3 hari macam tu. Sebenarnya dia dalam seminggu macam tu. Okay? Alright. Penyebab penghasilan asid yang banyak atau terdapat kerosakan injap bahagian bawah salur makanan. Okay, ini kita tak boleh buat apalah. So ini memang kena follow up dengan doktor lah. Walau bagaimanapun, macam kita fikir tentang makanan atau bau makanan akan menyebabkan otak memberi respon kepada perut untuk menghasilkan banyak asid. Betul tak? Kan macam mak-mak pagi-pagi kan macam kita dah terfikir dah, petang ni aku nak masak apa Kan? Kadang-kadang kita tengok menu, kita tengok resepi dekat Facebook, dekat mana-mana, dekat Instagram kan. Tiba-tiba perut kita pedih. Pernah rasa tak? Biasa. Dia kalau betul-betul yang individu yang ada gastritis tu dia mesti akan rasa. Kadang kita membayangkan pun dia akan tiba-tiba rasa pedih perut kita macam tu. Okey.
Okay. So cara mengatasi bagi individu yang biasa mengambil ubat, nasihatkan untuk terus mengambil ubat lah seperti yang disarankan oleh pegawai perubatan. Maka secara sederhana, kurang lemak, kurang pedas, kurang berempah dan berjeruk. Makanan yang masam-masam tu memang kena elakkan. Kalau tak, lagi terukkan keadaan lah. Okay. Elakkan minuman berkafein dan berkarbonat. Kafein ni boleh dapat daripada kopi, teh dan minuman bercoklat. So memang kena elakkan lah. Ataupun boleh pilih kalau kopi decaf lah. Decaf. Dan berhenti merokok dan seterusnya tidur dengan meninggikan sedikit kepala lah. Kalau still rasa sakit lagi malam tu memang kena tidur dengan meninggikan sedikit kepala lah. Okay. Tegak sikit lah tidur. Okay. Okay. Ini adalah beberapa punca kenapa berat tak turun masa bulan puasa. Okay, pertama, berbuka dengan air manis berbanding air kosong. So, air kosong mengandungi berapa kalori? 0 kalori. Okay, yang kedua, tapi kata alah air manis macam tak ada tenaga kan. Kita dah puasa 1 hari tapi nak juga minum air manis kan. Betul tak? Tak boleh ke ambil gula? Okay, so sebenarnya kalau ikutkan kita untuk dalam 1 hari ni lebih kurang untuk populasi yang sihat lah, kita sarankan 1 sudu makan gula lah. Bolehlah buat teh ataupun air minuman manis masa berbuka puasa tu lah. Hanya 1 sudu makan saja yang rata saja. Okay, tapi kalau yang ada penyakit yang lain, contoh kecil manis tu memang kena rujuk dengan dietitian lah, sama ada dibenarkan ataupun tidak dibenarkan lah. So yang kedua, berbuka dengan jumlah porsi yang besar. So cakap tadi, kalau kita guna pinggan yang besar, lagi banyak kita menyenduk lauk ataupun makanan dalam pinggan. Okay, so pilih pinggan lebih kurang dalam 7 inci. Okay, so nanti kita penuhkan dengan kita punya kumpulan makanan lah. Okay, bila porsi besar, kalori pun berlebihan. Okay, kalori ni kalau kita tak guna dia, yang kita makan-makan tu semua akan ditukar menjadi kalori. So bila kalori ni dalam badan kita tak gunakan, okay, kalori yang akan disimpan sebagai kalori berlebihan lah, sebagai lemak lah dalam badan kalau tak guna. So yang ketiga, kurang sayur dan buah ketika berbuka dan sahur. Okay, sayur dan buah memberi serat yang memberi rasa kenyang yang lama. So kena banyak makan sayur. Dan lebih makanan tinggi lemak, gula dan minyak. Ni yang sedap ni kan. Okay, lemak bila lapar semua nampak sedap. Tapi kalori dia sangat-sangat tinggi. Alright, so kita pergi kepada piramid makanan 20-20. Okay. So kita ada 4 aras. Okay. Aras pertama sayur-sayuran, aras kedua, okay, ini ada ini kena tak boleh tidur time ni. Ada keluar kuis. Okay. So aras kedua nasi, bijirin, makanan yang beri tenaga lah, produk makanan berasas bijirin penuh dan ubi-ubian. Aras ketiga susu dan produk tenusu dan juga ikan, ayam, telur dan legium. Aras keempat, okay, minyak, gula dan garam. Okay, so kita tengok. So sebenarnya piramid ni dia bagi panduan pada kita dalam menentukan jenis dan kuantiti makanan yang perlu diambil setiap hari mengikut kumpulan makanan. Okay, terdapat 4 aras lah saya cakap tadi. Okay, maknanya yang paling atas tu kita kena makan sikit ke banyak? Sikit. Sikit kan? Dah nampak dia punya binaan pun kecil kan? So kena ambil sikit. Tapi kita terbalik ke ikut piramid? Piramid terbalik. Piramid terbalik. Aduh, tengok terbalik ya. Okay. Alright. So aras 1, kumpulan sayur-sayuran dan buah-buahan. Okay, sebenarnya piramid makanan ni dia dah revise daripada 2010. Okay, kalau dulu aras bawah tu ialah nasi dan bijirin lah. So sekarang ni yang 2020 ni dia tukar. Kumpulan makanan dan sayur-sayuran dan buah-buahan diletakkan pada dasar piramid. So maksudnya apa? Bila dekat dasar tu. Maksudnya perlu diambil dengan jumlah yang paling banyak berbanding kumpulan makanan yang lain yang atas-atas tu. Sekurang-kurangnya 3 sajian sayur dan 2 sajian buah-buahan setiap hari. Memang tak boleh miss sebenarnya. Kalau miss itulah jadi penyebab sembelit.
cepat sakit. Okey. Dan seterusnya buah-buahan serta sayuran merupakan sumber vitamin. Mineral yang penting dalam meningkatkan keupayaan badan melawan penyakit. Alright, okey, ini saiz hidangan sayur. Sayur berdaun ke, sayur ke kacang, sayur jenis buah macam labu air, terung. So satu saiz hidangan sayur bermasak sama dengan setengah cawan ataupun macam kita makan ulam-ulam atau salad tu satu cawan. Setiap kali makan, waktu makan utama mesti ada sayur, sama ada setengah cawan masak ataupun satu cawan sayur mentah. Okey, ada sampai tak? Ada sampai satu cawan tak? Okey, next. Okey, ini buah-buahan. Okey, Encik Azim kata ada. Okey, bagus. Ada. Okey, ini buah-buahan yang kita sarankan dan saiz hidangan dia. Okey, sebab apa? Kalau kita dalam macam nak turunkan berat badan ni, kalau kita makan lebih buah pun tak boleh jugalah sebab dia akan menyebabkan kalori terlebih sebab buah-buahan ada kalori. Kalau macam sayur-sayuran, kalau kita macam tumis air, sayur-sayuran yang berdaun tak ada kalori lah. So memang kita galakkan lagi banyak makan sayur lagi bagus. Lebih daripada satu cawan pun lagi bagus untuk populasi sihat lah kalau tak ada penyakit lain lah. So kita memang galakkan memang makan banyak sayur lah. Tapi buah-buahan pun kena ambil juga tapi ikut saiz hidangan dia lah. Okey, contoh mana buah-buahan kegemaran puan-puan dan tuan-tuan? Durian. Sebab tu memang saya letak durian kat situ. Sebab buah-buah lain orang tak nampak. Dia akan tanya satu soalan yang paling famous, apa? Durian. Berapa banyak saya boleh makan durian? So sebenarnya kalau ikutkan pun durian ni pun ada banyak jenis, betul tak? Ada yang isi tebal, ada yang isi nipis kan. So yang ni standard durian biasa lah ni, 3 ulas durian. 3 ulas ya, bukan 3 biji. Tak cukup. Macam 3 biji je. Tu tak cukup. Kalau musang king, saya rasa 2 ulas je. Sebab dia tebal. Senarai nama pendidik. Dalam Quran ni ada dalam dokumen asal. Saya salin. Okay. Dan 3 biji kurma. So 3 biji kurma lah ataupun kalau kita buka puasa tu 3 biji kurma tu dah memadai lah. Okay. Macam buah-buahan lain, buah-buahan yang gugus macam anggur 8 biji yang sederhana, buah-buahan macam apple, pear, orange 1 biji sekali makan. Okay. And then buah-buahan slice ni macam betik, tembikai, honeydew, nenas, 1 slice saja. So pastikan setiap waktu makan mesti ada buah. So aras kedua, kita pergi aras kedua, piramid makan. Aras kedua ialah kumpulan makanan bijirin. Okay, so dia dah rendahkan lah daripada 55 ke 75 ke 50 hingga 65. Okay. Untuk yang baru ni dia menekankan pengambilan sumber karbohidrat kompleks dan tinggi serat seperti beras perang, roti bijirin penuh, oat dan jagung. Okay. So macam wholemeal lah orang cakap. Kan wholemeal roti daripada roti putih kita pergi pada roti wholemeal. Okay. So sebab apa? Sebab dia lebih berkhasiat, mengandungi dia banyak vitamin lah sebab dia kurang proses. Yang roti putih, okay, contoh roti putih dengan beras putih tu dia banyak kali proses, mineral pun dah hilang. Okay. Dan serat yang membantu proses penghadaman. So yang wholemeal ni serat dia masih lagi ada pada bijirin tu lah, dia tak hilang, dia tak diproses habis lah. Okay. Pengambilan bijirin penuh memberi rasa kenyang lebih lama tanpa mengambil makanan dalam kuantiti yang banyak. So sebenarnya dia serat lah. Serat ni yang saya kata tadi dia buat kita kenyang lama tau. Sebab tu memang kita suruh makan saranan untuk ambil sayur yang banyak. Sebab tu sayur tu dekat bawah, dekat dasar piramid. Okay, so saranan 3 hingga 5 saja. Nanti kita tengok berapa banyak dalam satu hari ni kita kena makan untuk kumpulan karbohidrat ni. Okay, so apa sumber karbohidrat ni? Okay, ini adalah sumber karbohidrat. Okay, contoh sumber karbohidrat, nasi, sebarang jenis nasi, beras lah, beras perang ke, beras putih ke, okay, beras basmati ke, okay, dan roti, okay, roti, semua jenis mie, semua jenis pasta, ubi-ubian, okay, itu adalah sumber tenaga. Kadang-kadang kita tak nak makan nasi tapi kita nak ganti dengan roti. So boleh, tak ada masalah sebab dia salah satu
sumber karbohidrat. Kita nak ganti dengan mihun pun boleh, jenis pasta pun boleh, apa spaghetti, okey. Boleh lah kita tak terhad kepada nasi putih sajalah. Okey, so kat sini tukar, utamakan biji penuh. So kat sini ada tak yang memang dia amalkan nasi beras perang ataupun apa-apa yang dia ambil sumber karbohidrat tu mesti wholemeal? Ada tak? Tak ada. Tak ada. Okey, so lepas mahal, yelah dia mahal sikit lah. Okey, tapi kita boleh try. Contoh kita makan roti kan. Kalau beras tu memang agak mahal lah. Kalau roti, kita try dengan small yang kecil dulu. Contoh macam roti kan. Kalau kita makan roti putih, kita tukar pada roti wholemeal. Alright. Oh ini satu sajian. Sajian karbohidrat lah, ambil ikut keperluan. So lebih kurang, okey ini adalah 2 sendok rata nasi. Spaghetti. Jenis mi, spaghetti. Jenis mihun. Alright. So setiap waktu makan utama, contoh macam sahur, buka puasa dengan sahur buka puasa. Okey. Inilah contoh dia punya kuantiti dia. Rasa cukup tak? Cukup. Cukup so kita tambah lagi lauk lain Okey, sebab tu kita perlukan cukup. So kita perlukan pinggan yang 7 inci yang tak terlampau besar. Bila besar, kita lagi nak tambah banyak. Okey, so kita pergi kepada aras 3, protein. Okey. Alamak, soalan ni saya jawab lepas inilah ya. Okey. Aras 3, protein dan sumbernya. So protein ni mana kita dapat daripada protein ni? Mana kita nak cari sumber protein ni? So sumber protein ni daripada ikan, ayam, daging, ke kacang. Okey. Kacang pun ada protein. Okey. Sumber baik untuk protein yang diperlukan untuk membina tubuh, kaya dengan vitamin B, zat besi dan zinc. So ke kacang ni sumber protein dan serat yang baik. Dia rendah kandungan lemak, tidak mengandungi kolesterol dibandingkan dengan ayam dan daging, digalakkan diambil setiap hari. Untuk vegetarian memang dia akan ambil ke kacang lah sebagai protein dia. Okey. Alright. So kita pun sebenarnya kena masukkan menu ke kacang dalam kita punya meal kita dalam setiap hari lah. Dan makan ikan lebih kerap jika boleh setiap hari. Kalau bandingkan ikan ni dia lebih kurang kolesterol lah berbanding dengan ayam dengan daging merah lah. Sebelum memasak atau pilih daging tanpa lemak. So memang kena buat jadikan amalan lah membuang kulit ayam ni. Masa kita siang tu kita siap-siap dah buang kulit ayam. Jangan masa kita nak makan. Sebab kita nak makan tu 50-50 kita nak buang ke nak makan. Betul tak? Betul. Betul kan? So masa siang tu kita terus buang. Okay? Alright, so pengambilan sehari yang disyorkan ialah 1 hingga 2 sajian ayam lah. Nanti kita tengok macam mana, besar mana sajian dia tu. Okay. Ini, sekali makan contoh macam tadi kita ada nasi 2 sendok. Katalah kita buka puasa lepas azan jadi 2 sendok. So kita tambah protein. Protein ni boleh pilih lah. Sama ada 2 biji telur, 1 ekor ikan yang sederhana, 1 paha ayam, fish cutlet atau 2 kotak mancis. Saya rasa kotak mancis sebab saya kalau ajar student kan ataupun yang baru-baru ni dia tak tahu pun kotak mancis tu kotak apa. Okey, 2 kotak mancis, udang, udang, sotong boleh makan tapi 2 ekor sahaja. Paha ayam tu? Ya. Paha ayam ke dada ayam? Paha boleh, dada pun boleh. Ini paha ayam, tapi paha ayam tu kena buang dia punya, kalau dada ayam tu lebih kurang dalam 2 matchbox lah. So ini yang ke kacang macam pucuk sampai 3 lah, 3 keping. Tempe 2 keping, tahu 1,5. Pengambilan protein sehari, ini contohlah sarapan pagi, tengah hari dan makan malam. Okay. So dekat selalunya kita kalau berpuasa ni kita ambil ni setengah hari ni sebagai contoh ni sahur dan ini buka puasa lah.
kita ikutkan 2 keping tempe contoh macam tadi. So kita pergi kepada protein juga, susu dan hasil tenusu. Okey, ada kat sini yang minum susu tak? Susu tepung susu tepung. Tak nak susu pekat manis, susu cair, susu pekat manis lah. Kita tak nak susu pekat manis. Tak termasuk pun dalam, dia tak termasuk dalam kategori susu dan hasil tenusu. Fresh milk, okey. Okey, bagus. Bagus ya, Encik Azim. Okey. So dia tinggi protein, kalsium dan pelbagai jenis vitamin dan mineral seperti vitamin A, riboflavin dan vitamin B12. Okey. Kalsium dalam susu membina tulang dan gigi yang kuat lah. Kan selalu tengok iklan TV kan. Dari usia kanak-kanak. Ini membantu mengurangkan risiko osteoporosis. Tulang menjadi rapuh di usia tua. Sebenarnya kita kena amalkan daripada kecil lah sebenarnya kalau kita ada anak-anak. So memang kita kena jadikan dia amalan daripada kecil sampai bila-bila, sampai sepanjang hayat sebenarnya susu ni. Okay? Bukan bila dah rasa tulang ke apa ke baru nak start minum susu tu. Dia lambat sikit untuk proses penghasilan sel tulang tu. So kena start daripada kecil lagi. Okay? Jumlah sajian yang disyorkan ialah 2 sajian sehari. Okay. So satu sajian ni lebih kurang dalam 1 gelas susu, 2 keping keju atau 1 cawan yogurt ataupun 4 sudu makan susu tepung. Ini dan hasil tenusu lah kalau macam cheese, yogurt tu. Okay. Okay. So dalam satu hari, katalah buka puasa, masa azan tu kita minum segelas, nanti sahur pun segelas. Ataupun you ambil cheese ke 2 keping. Okay. Cukup lah. Kan? So susu pekat tadi tak termasuk ya dalam kategori susu sebab dia tak ada nilai nutrisi. Dia ada gula yang tinggi saja. Okey. Ras 4, lemak, minyak, garam dan gula terletak di atas puncak atau paling atas ya. Maknanya kena makan sikit sajalah. Okey, pengambilan berlebihan ni semua orang tahu. Pengambilan berlebihan ni boleh meningkatkan risiko penyakit kronik seperti PCP, kencing manis, penyakit jantung, okey, tekanan darah tinggi dan beberapa jenis kanser. Hadkan pengambilan makanan, okey, serta kurangkan penggunaan sumber minyak, lemak, garam, gula dan dalam penyediaan makanan. Okey. Okey, kalau siapa-siapa yang ada lebih sodium. Okey, isi padu cecair dalam saluran darah meningkat, beban jantung meningkat, sakit jantung. Okay, tekanan dalam saluran meningkat, tekanan darah tinggi. Ia juga menyebabkan kerosakan pada organ dalaman lah. Sebab tu yang ada kena cuci darah, kena ada stroke. Itu salah satu punca dia lah kalau lebih sodium ni, lebih garam lah. Okay, ini adalah makanan tinggi garam. Rasa-rasa kat rumah kita ada guna yang mana ya? Garam ni memang kita gunalah. Makanan selain pada garam. Sebut perasa, MSG, tu kalau boleh elakkan lah. Okay, kita ambil yang fresh, kita gunakan perencah fresh. Contoh macam ikan bilis tu, kita nak masak, kita rendam dulu setengah jam, bagi garam dia keluar. Kan, dan kita baru boleh gunalah. Okay. Alright. Dan kalau macam kita pergi supermarket ke, kita boleh tengok label, check label. Rendah garam, no added MSG, kita tengok layan tu. So tip 1 untuk mengurangkan pengambilan lemak. Kurangkan pengambilan makanan biasalah, makanan bergoreng dan bersalut tepung. So ada siapa kat rumah guna air fryer tak? Ada. Okey. Ada alhamdulillah. Guna tak? Guna. Okey. Okey, guna. Okey, Puan Jazihah kata dia guna. Cik Atin kata guna. Okey, alhamdulillah okey. So sometimes sebab kadang-kadang sakit bila tak ada pun tak apa. Kita ada cara lain lagi kan. Cara lain bukan hanya pada air fryer, tapi sebab ada yang ada air fryer tapi dia tak guna untuk menyediakan makanan sihat. Dia hanya masak macam nugget, sausage, patty burger, kan. So tak mencapailah objektif untuk sediakan makanan sihat. Macam kita nak buat sambal ayam ke, ikan sambal ke, ayam atau ikan tu kita boleh goreng gunakan air fryer lah sebenarnya.
Kan? Sebab situ kita dah kurangkan minyak dah. Kan? Okay. And then, okay, ini makanan yang tinggi apa? Yang bersalut tepung ni memang kena kurangkan lah. Okay. Kalau guna air fryer, okey lah. Memang penggunaan minyak tu kurang lah. Okay. Tip kedua, pilih kaedah memasak yang kurang lemak. Okey, menumis, memanggang, pan frying dengan air frying. Okey, air frying. Kalau tak ada air frying, pan frying pun boleh. Kan? Tak semestinya kena air frying. Okey, banyak so ini adalah kaedah-kaedah yang kurangkan lemak lah. Okey, ubah sesuai resepi. Gantikan dengan bahan-bahan yang lebih rendah lemak daripada santan. Kalau tak nak susu pun, kan katakan santan lactose intolerance kan. Santan kita guna santan sekarang ni dah banyak dah santan kurang lemak. Ataupun santan tu daripada sebelum ni kita guna 1 cawan, kita kurangkan daripada setengah cawan pun boleh. Tak ada masalah. Sebab faham kos barang mentah semua memang naik kan. Rasa tak boleh nak beli yang orang kata makanan yang orang kata sihat dekat luar tu, memang kita modify sendiri dekat rumah. Daripada contoh kita guna 1 cawan santan, kita guna kepada kurangkan kepada setengah cawan santan lah. Okey. Alright. Keempat, setelah makanan sejuk, buang lebihan minyak yang kelihatan. Ya, contoh minyak pada sup dengan sambal lah. Okey, kadang orang akan masak sehari sebelum. So bila sehari sebelum tu kita simpan dalam peti ais kan. So sebelum nak panaskan, kita boleh buanglah lemak dia yang beku tu. Tip 5, kurangkan pengambilan kuah yang tinggi lemak. So tak boleh banjir. Kan? Tak boleh banjir lah. Okay, tip 6, buang lemak yang kelihatan pada daging dan kulit ayam sebelum memasak. Okay, ini cakap tadi tu lah. Alright, ini adalah orang kata menu planning lah. Menu planning untuk 1 hari. Okay. Selalunya saya sarankan 1,500 lah. Untuk bulan puasa ni, kalau kita rasa step kita tu tak banyak, macam sebelum ni kata kita boleh capai 10k, bulan puasa ni kita kurang sikit dalam 7k, 6k, tu kita kurangkan lah 1,500 lah kira-kira. So ini contoh pinggan sihat. Okey, buka puasa ke ataupun sahur, inilah pinggan kita. Okey, inilah pinggan kita yang ada kumpulan makanan tersebut. Kumpulan makanan yang daripada piramid makanan tu. Ada sumber karbohidrat, ada sumber protein dan ada sumber sayur-sayuran lah dan buah-buahan. Okey, nampak tak? Dah nampak dah gambaran yang sepatutnya macam mana? Belum lagi. Tak nampak So tip bersahur, kita pergi pada tip bersahur, jangan tinggalkan sahur lah yang utama sebab dalam hadis Anas radhiyallahu anhu katanya Rasulullah SAW bersabda, hendaklah kamu bersahur kerana dalam sahur itu ada keberkatannya lah. Okay. Melewatkan waktu sahur, setengah jam sebelum imsak. Okay. Dapat mengurangkan ketidakselesaan perut, membantu untuk mengerjakan puasa lah pada esok harinya. Okey. Kemudian kalau macam siapa-siapa yang sempat, boleh sediakan makanan segar dan baru yang dimasak. Elakkan makanan yang digoreng semula sebab dia akan menyebabkan peningkatan kalori lah. Kalau kita goreng berulang-ulang, minyak tu banyak diserap lah, akan menyebabkan peningkatan kalori. Okay. Kalau kita reheat pun saya rasa tak ada masalah lah, boleh je. Semua makanan yang bergoreng ni lah. Sini maksud dia lah. Okey, amalkan prinsip suku-suku separuh. Sahur pun sama juga. Okey, lebihkan karbohidrat kompleks sebab dia buat kita kenyang lama. Sebab dia ambil masa untuk dicernakan. Dia punya rantai-rantai makan kimia dia tu panjang. Dan mengurangkan rasa lapar. Karbohidrat kompleks dia ambil masa kira-kira 8 jam. 8 jam untuk kita cernakan lah. Okey, serta juga makanan daripada protein kerana struktur protein yang lebih kompleks dan melambatkan lagi proses pencernaan. So kena lengkap. Pinggan kita tu kena lengkap. Karbo ada protein, ada sayur dengan buah. Okey, dia akan juga macam rasa
puaslah makan berbanding kalau kita makan nasi dengan sayur je ke, nasi dengan protein je ke, ya. Okey. Dan kurangkan penggunaan garam lah. Sebab apa? Untuk elakkan kita rasa haus. Ya. Kalau kita banyak makan tinggi garam, kita akan rasa haus. Perasan tak kalau kita makan kat luar, kita akan balik tu, macam 2-3 jam lepas tu akan rasa macam haus sangat. Ya. Itu maknanya tinggilah penggunaan garam dia. Okey. Kurangkan penggunaan kafein sebab kafein ni akan cepat dehidrasi. Akan cepat kita buang air urine. Ya? Buang urine dengan lebih cepat, dengan lebih kerap lah sebenarnya. So kita tak galakkan lah untuk bulan puasa ni. Okey, minum air secukupnya. Masa sahur 2 gelas. 1 gelas selepas bangun sahur, 1 gelas selepas sahur. Okey. Target kalori pinggan kita dalam lebih kurang dalam 400 hingga 500 kilokalori lah. Okay. So saya kata tadi, pinggan kita mesti macam ni. Kan? Lengkap kan? Semua ada kan? Alright. Okay, kita pergi pada tips berbuka puasa. Segera berbuka puasa, okay, mulakan makanan yang manis lah. Okay, ada 3 biji kurma sebab kurma ni dia ada gula ringkas, fruktosa kita panggil. So memang kita disunatkan untuk makan makanan yang manis lah. Contohnya kurma. Makan makanan yang ringan ya, untuk mengelakkan aktiviti gastrik tiba-tiba terkejut kan, meningkat secara mendadak. Tapi bukanlah makan makanan ringan ya, bukan makanan fast food lah. Okay. Fasting doesn't mean eating fast food. Okay. So elakkan hidangan ini ketika puasa. Minuman berkarbonat, makanan terproses dan berminyak dan makanan manis lah. Okey, akan menyebabkan ketidakhadaman dan menyumbang kepada masalah obesiti lah. Okey, seterusnya ambil makanan malam selepas solat maghrib. Makanan manakala snack sihat boleh diambil selepas solat tarawih. Okay, nanti kita tengok contoh snack sihat ni 500 kalori, minum berbuka, air kosong. Okay, jus tembikai. Selain pada buah-buahan tadi kita makan fresh, kita boleh buat jus jugalah. So jus ni sebenarnya contoh macam jus apple 1 biji sahajalah apple untuk dibuat jus. Kalau lebih 2-3 biji tu dia dah tambah kalori lah kat situ, dia tak jadi 500 lah, jadi lebih-lebih lah. Okay. Okay, kurma dan buah potong ada sikit dan set nasi lah, ikan bakar. Ini adalah pilihan snack sihat. So kita pilih yang mana? Kita ada pilih ketayap, popiah basah, so kita pilih popiah basah lah. Kek boleh makan. Kita tengok kek coklat antara kek pisang. Mana lagi kurang sikit dia punya kalori dia. Kek pisang lah. Roti berkrim dengan roti sandwich. Kita ambil roti sandwich. Tepung bungkus dengan pulut udang. So terang-teranglah pulut udang kan yang berdasarkan kalori dia. Okay, donat dengan cucu badak. Cucu badak. So bila kita tengok sini nampak kuih-kuih yang menggunakan gula yang banyak tu sebenarnya memang menyumbangkan kalori yang tinggi lah. So biskut. So ni teh tarik dengan teh O. Teh O tanpa gula lah. Okay. Seri muka dengan puteri ayu. So puteri ayu lah. So bila kita dah pilih kurang manis ni, yang kalori dia kurang. Tapi janganlah makan sampai banyak pula. Sampai 3-4 biji tu. So dia jadi kalori dia banyak jugalah. 1 ataupun 2 sahajalah. Okay. Tips membeli di bazar. Sediakan senarai makanan. Ada yang kadang-kadang ada yang antara kita yang tak sempat untuk balik masak kan sebab baru pukul 9.30 dah lapar ni. Itu maknanya bila tengok makanan tu dia punya asid tu dah keluar kan. Makanan ni kan. Tu saya slide laju-laju tu. Okey, sediakan senarai makanan. Kadang antara kita ni tak sempat nak nak masak kan. So kita beli kat bazar. Okey, so kita senaraikan makanan lah. Sama juga ikut suku-suku separuh juga supaya kita dapat tahu apa yang kita nak beli. Elakkan pembaziran, dapat tentukan pilihan yang bijak dan sihat. Okay, tengok sini, bazar ataupun bazir Ramadan. Okay, so boleh kita tak nak lah bulan puasa ni sebenarnya untuk mengajar kita lebih
sabar kan, elakkanlah bukan pada menahan daripada lapar saja, yang lain-lain pun memang kita kena belajar jugalah ya. Okey, tetapkan bajet. Dalam setiap kali beli tu berapa je bajet yang kita keluarkan ya. Elakkan membeli bahan bergoreng, bersantan dan tinggi gula. Sediakan minuman sendiri kat rumah. Tapi sebenarnya air balang ni lah yang memang menggoda, betul tak? Dengan panas, kita pergi panas-panas sekali air yang dijual, air balang tu kan. Berpeluh-peluh air tu kan, betul tak? Kita pun rasa sebenarnya aku nak buat air kat rumah, tapi dah tengok air tu berpeluh je kan. Ais dia kan. Kita pun pergi color menarik, ya betul. Color menarik kan. Kita ni memang suka color-color yang colourful kan. Itu mudah. Tiba-tiba kita pergi beli air pula kan. Dah tersasar dekat situ dah. Alright. So yang lain, yang paling saya rasa paling utama ni, pilih gerai yang bersih serta makanan yang dijual bertutup. Agak ada ke yang bertutup dengan kocakan ais semua manggis-manggis kan. Taktik-taktik penjual kan. So memang kena banyak sabar, berpuasa ni mengajar kita bersabar kan. Okay, pilih gerai yang bersih serta makanan yang dijual bertutup. Okay, kalau pilihlah yang bertutup. Sebabnya kalau kita pilih gerai yang tak bersih ni, kalau kita makan, esok keracunan makanan, saya rasa memang tak boleh puasa lah. Keracunan makanan yang teruk ni. Yang sebolehnya kita masak dekat rumah. Biar ringkas, sihat, tapi kita masak kat rumah. InsyaAllah kuranglah untuk mendapat keracunan makanan tu kan. Okay, tip ketika moreh, makan lewat malam elakkan juadah yang berat. Nasi, mi goreng, roti canai, apa lagi? Burger. Tak maulah. Sebab kita dah lewat malam tu rasanya dah aktiviti dah kurang dah. Boleh ambil snack ringkas lah macam saya tunjukkan tadi tu. Okay. Awasi nafsu, awasi kalori. So dia kena lebihkan buah-buahan lah, kita pilih buah-buahan. Hadkan kuih-kuih yang manis lah. Bukan tak boleh, tapi hadkanlah. Okay, lain waktu bila kita nak minum air kosong. So 6 hingga 8 gelas dalam satu hari lah. Okay, masa sahur 2 gelas, bangun sahur dengan semasa sahur. Masa buka puasa, azan maghrib 1 gelas, selepas solat maghrib 1 gelas, semasa berbuka 1 gelas. Selepas solat isyak 1 gelas, selepas tarawih 1 gelas, sebelum tidur 1 gelas. Untuk elakkan kita kering lah, dehidrasi. Okey, ini adalah 10 panduan macam kesimpulan lah Ramadan sihat. So pinggan sihat ni memang kena ikut sampai bila-bila. Bukan bulan puasa saja. Saya saran tu kena lebihkan at least 3 sajian sehari dan buah-buahan 2 sajian. Kawal kuantiti pengambilan makanan. Hadkan pengambilan makanan yang berminyak. Okey. Pastikan pengambilan air 6 hingga 8 gelas. Makan secara perlahan untuk mengelakkan masalah ketidakcernaan. So maknanya kena kunyah lama. Itu kita dah masuk dalam mindful eating lah. Okay. Kena kunyah lama. Jangan tak tahulah kena kerja apa kan. Laju je dia suap. Okay. Dan 7, kekal aktif dan lakukan senaman ataupun kita solat tarawih lah. Kita gantikan. Elak atau hadkan makanan dan minuman manis. Pilih makanan yang berserat tinggi. Kurangkan makanan tinggi garam sebab dia boleh sebabkan kita haus lah. Okay. Elakkan makan secara berlebihan semasa moreh. So ini cadangan menu lah sehari di bulan Ramadan. Ini contoh menu sahur. Lengkap kan? Dia ada nasi, ada ikan kembung. Okay. Ada sayur kacang, ada pisang, ada air kosong. So cukup lah. Alright. Kalau nak makan, okey, tak apa, kita tengok lagi. Menu sahur. Ini menu berbuka lepas azan kan. Kita ambil yang ringkas lah. Kurma 3 biji, kari pot 1 biji, pokai basah 1 biji, jus buah tanpa gula, setengah cawan lah. Okey. Sudah 300, lebih kurang 350-400 kilokalori lah. Okey. Untuk menu berbuka, tak nak makan nasi kan? Kita boleh gantikan dengan kuih tiaw. Kan, kuih tiaw 1 cawan. Okay, dalam kita punya sup tu ada protein lah. Telur 1 biji. Okay, ayam pun mesti ada. Tak nak macam sikit-sikit. Nanti
rasa macam tak puas makan tau. Okay, sayur mesti ada setengah cawan. Sayur pun kena ikut juga setengah cawan. Ya, dalam ni lagi banyak lagi bagus lah. Okay, ada buah-buahan, ada air masak, dan penggunaan minyak adalah 1 sudu kecil lah. Okay, tak ada masalah. Boleh makan selain pada nasi. Ini menu moreh lah selepas tarawih. Boleh pilih antara satu lah, bubur kacang, 1 cawan, ataupun air masak, dengan air masak, ataupun minum susu 1 gelas, ataupun 1 keping roti, ataupun 3 keping cracker lah. Okey, terima kasih. Itu sahaja daripada saya. Okey, terima kasih diucapkan kepada Puan Huda Madihah Muhammad Maksum di atas perkongsian yang saya kira sangat berguna yang telah disampaikan tadi. Saya rasa taklah terlalu lewat untuk kita menggunakan tips-tips dan nasihat yang diberikan tadi untuk kita terus amalkan bukan saja di bulan puasa tapi untuk kehidupan yang seterusnya, insya-Allah. Dan semoga ilmu yang kita dapat hari ini boleh dimanfaatkan untuk diri kita dan orang-orang yang berada di sekeliling kita lah. Okey, kesimpulannya daripada ceramah kita pagi ni, apa-apa yang kita buat, apa-apa yang kita ambil dalam kehidupan seharian kita, kita perlulah bersederhana kerana kalau apa yang kita buat, apa yang kita ambil, lakukan berlebihan, pasti akan mendatangkan mudarat. Ya, betul-betul. Betul kan, Puan? Betul-betul. Okey. Jadi saya akan buka sesi soal jawab. Jika ada sebarang kemusykilan, nak tanya apa-apa, boleh bertanya terus pada Puan Nur Huda ataupun kita akan bacakan juga soalan-soalan yang ada di ruangan komen. Silakan ya. Alright. Okey, ada satu daripada Puan Mahdina. Kafein bukan boleh hilangkan stres juga ke? Dia memang boleh hilangkan stres. Tapi untuk bulan puasa ni, kalau perut tak tahan, memang kena kurangkan, elakkan kafein lah. Okey, memang kena elakkan kafein. Okey, tak ada soalan yang nak tanya terus kan? Kita baca je lah soalan yang ada dekat ruangan komen ni. Soalan kedua, sehingga semalam saya masih rasa sakit kepala terutama bila waktu dah petang. Macam mana tu Puan? Lemak sakit kepala ya, bila petang Mungkin tengok baliklah pengambilan air dari segi diet lah pengambilan air ataupun pengambilan kafein ke yang berlebihan, dia tengok balik. Saya rasa air lah, kuncinya air. Kadang-kadang stres pun boleh menyebabkan juga kan, banyak sangat meeting ke kan, nak kena fikir ke, atau gula dalam darah pun kurang. So yang tu memang boleh menyebabkan memang kepada sakit lah. Okey, kita ada juga soalan daripada Encik Wan. Soalan dia, adakah diet vegetarian sesuai untuk kesihatan kita? Okey, diet vegetarian sesuai. Tapi dia kena, sebenarnya dia kena pengambilan protein tu lah. Protein lengkap, tak lengkap, asid amino lengkap, tak lengkap tu dia kena seimbang lah supaya dia tak ada kekurangan mineral nanti. Dan suplemen pun diperlukan lah untuk vegetarian ni sebab nilai nutrisi untuk makanan yang contoh macam kacang dia tak sama dengan protein untuk haiwan dia lain. So dia kena ada beberapa mineral ataupun yang mineral yang dia kena ambil suplemen lah. Okey, kita ada soalan lagi daripada Cik Anwar Mikdad. Bilakah waktu yang paling sesuai untuk kita ambil minuman bersusu? Okey, macam ni tadi? Bilakah waktu yang paling sesuai untuk minum susu? Minum susu sebelum tidur. Sebelum tidur, dan selalunya waktu pagi lah. So dia sarankan 2 sajian kan, satu cawan pagi, 1 cawan sebelum tidur. Okey, ada lagi soalan daripada Hana Wan Mofta. Macam mana nak tahu titik berhenti makan sebelum kenyang? Selalunya rasa belum kenyang, sedar-sedar dah kenyang. Saya nak tahu titik berhenti makan sebelum kenyang.
Selalunya rasa belum kenyang, saya dah kenyang. Kalau dia belum kenyang tapi dia dah stop, okey lah sebenarnya. Yang terbaik lah kan? Itu yang terbaik lah. Sebenarnya kita selalunya kita kena habiskan 1 meal tu dalam 20 minit. Itu kita panggil dia mindful eating. Bukan hanya makan, semasa makan ni tak nak ada distraction macam tengok gadget, tengok TV, kan. Kita makan, kita kena fokus kepada makanan tu. Kenapa aku makan hari ni? Apa yang aku dapat daripada nutrisi, apa yang aku dapat daripada makanan hari ni? So dalam 20 minit. So lebih 20 minit, sebenarnya dalam 20 minit tu sebenarnya otak kita dah akan cakap, okey dah kenyang, so stop. So memang kita akan stop lah. Jadi waktu makan tu lebih kurang 20 minit lah untuk otak kita dan nafsu makan kita ni bekerjasama. Ya. Waktu makan terlalu cepat, itu yang jadi banyak makan tu kan. Itu yang menambah-nambah tu. Kita ada soalan lagi daripada Encik Zakri Yusof. Apa makanan sahur yang sesuai untuk orang yang ada gastrik kronik? Untuk gastrik kronik ni, kalau macam dia tak boleh puasa, dia kena jumpa doktor. Sebab kebanyakan pesakit yang saya jumpa, bulan puasa ni memang dia tak boleh puasa sebenarnya. Dia akan mendatangkan mudarat lah sebenarnya kalau dia puasa. So dia kena jumpa pada doktor lah. Sebab kalau dia puasa juga, sebab kebanyakan memang pesakit gastrik kronik memang tak boleh puasa. Sebab kalau dia puasa, dia akan dapat gastric attack, lepas tu dia akan dapat jab lah untuk kurangkan sakit tu. Tapi secara amnya kena kurangkan makanan yang berempah, yang pedas, yang ada kafein, kopi, teh tu kena kurangkan lah. Okay, Cik Zakri, kita dah jawab soalan tu. Bolehlah konsult dengan doktor untuk bertanya lebih lanjut lagi. Okey, seterusnya soalan daripada Dr. Wan Nuroslam. Puan, apa cara pemakanan yang ideal untuk menurunkan paras kolesterol dengan cepat, berkesan dan stabil? Ini soalan hot ni sebab saya rasa ramai yang nak tahu ni. Okey, ramai yang tahu. Okey, untuk menurunkan paras kolesterol ni macam biasa, makanan bergoreng tu memang kena kurangkan. Bergoreng, bersantan, okey, lemak-lemak haiwan. Lagi satu minuman yang selalu sekarang ni kan selalu sangat banyak kan, blended kan. Kan ada whipped cream tu. Okey, whipped cream tu sebenarnya tu adalah lemak. Okey, fat dia tinggi. So kena kurangkan. Lagi satu banyakkan makan sayur. Okey. And then kalau boleh makan oats ataupun barley pun boleh. Fungsi barley tu macam oats jugalah, ada beta glucan dan kena exercise lah sebenarnya. Memang kena exercise. Okey, saya akan baca lagi. Boleh ya Puan, saya baca lagi beberapa soalan ni? Boleh. Okey, soalan daripada Cik Rosa Fendi. Sebulan tak sentuh nasi ataupun karbo di bulan puasa, bersenam pun tidak, boleh ke? Sebulan tak sentuh nasi di bulan puasa. Selain pada nasi, makan apa? Ni kena buat diet recall ni. Kalau tak makan nasi tu saya nak tahu makan apa. Kalau ikut kat sini dia tulis dalam kurungan karbo, maknanya dia tak ambil sumber karbo ni. Tak makan kan, tapi digantikan dengan apa? Takkan tak makan kan? Mesti makan. Tapi nak tahu makan apa. Dari segi kualiti makan tu. Itu yang itu kita kena buat diet recall lah sebenarnya. Tak takutkan dia ganti dengan benda lain yang lagi lemak tinggi. Makan yang berlemak. Sebenarnya tak boleh lah. Sebenarnya kena ikut suku-suku separuh lah. Okey, baik. Seterusnya soalan daripada Cik Nurul Ashikin. Apakah yang perlu dilakukan oleh wanita mengandung yang mengalami penurunan berat badan? Adakah boleh berpuasa kerana tiada sebarang masalah kesihatan lain? Kalau yang tu memang kena konsult, jumpa sama ada nutritionist ataupun pegawai dietetik lah, supaya kita boleh tengok menyeluruh dia punya diet recall tu, kita boleh bantu dari segi mana. Kalau saya konsultasi macam susah sikit lah sebab kena tanya banyak kan. Kena tanya banyak. Tapi waktu berbuka macam kalau ikutkan yang saranan menu tadi tu, itu salah satu lah, kena ikut jugalah. And then masa pregnant ni pun dia kena ada extra kalori lah sebenarnya. Yang tu memang kena jumpa masa buat check up tu, boleh jumpa nutritionist ataupun pegawai dietetik lah dekat KK. Untuk tahu macam mana nak
tambahkan berat ataupun modified makanan masa bulan puasa ni. Kita ada lagi beberapa soalan ni Puan. Jika minum susu bukan dari sumber haiwan, contoh susu oat atau susu almond, mungkin dia nak tanya ni, kalau dia tak ambil susu daripada sumber haiwan, dia ambil daripada tumbuh-tumbuhan. Okey, boleh. Sebab sekarang ni susu oat dengan susu almond ni dia dah macam banyak tau dekat pasaran yang ada apa high protein pun dah ada. So selalunya susu ni kita pilih dari segi protein dia lah. Protein dia kalau 7 gram per serving, okey. Protein dia 7 gram per serving. So boleh minum lah, tak ada masalah. Kalau macam kalau dia yang tak added tu memang rendah sikit lah protein dia, tapi cuba pilih yang high protein. Sekarang dah ada dah. Boleh ke kita teruskan lagi? Mungkin saya akan baca lagi tiga soalan lagi. Okey, kenapa lepas berpuasa rasa lebih craving pada gula? Lepas berpuasa rasa lebih craving gula, sebenarnya untuk untuk populasi sihat, saya kata tadi saranan untuk ambil gula tu dalam satu sudu makan. So boleh, jangan terus kita buang terus, supaya masalah craving ni tak timbul. Cuba kita kena hadkanlah masa kat tadi satu sudu makan saja. Okey, mungkin saya ambil soalan ni sebagai soalan yang terakhir daripada Puan Nur Ashikin Zulkarnain. Apa pandangan Puan mengenai pengambilan vitamin C secara suplemen dan ambil buah-buahan dan sayur-sayuran sahaja? Betulkah pengambilan suplemen setiap hari akan menyebabkan penyakit buah pinggang di masa akan datang? Right, suplemennya. Okey, kalau kita cukup makan, kalau kita cukup pengambilan sayur dengan buah, kita tak perlu ambil suplemen. Okey, cukup dengan air saranan kita. Lagi banyak kita makan lagi baguslah. Okey. Dan seterusnya, betulkah pengambilan suplemen setiap hari? Okey, suplemen ni sebenarnya kena rujuk pada doktor jugalah, sebab kita tak tahu kandungan kata vitamin C dalam darah berapa sekali kita ambil lebih daripada dos kan. So dia akan bebankan pada bukan setakat buah pinggang, pada hati pun sama. Sebab tu kita galakkan makanan yang fresh lah, buah-buahan dan sayur-sayuran lah. Tu belum masuk lagi kalau macam dia ada kecil manis ke, darah tinggi ke, dan ambil suplemen lagi, itu akan membebankan organ dalaman tubuh individu tu lah sebenarnya. So ambil yang fresh, ikut saranan seperti dalam piramid makanan tu lah. Puan, ada satu lagi soalan Puan daripada saya sendiri. Bagaimana diet yang sesuai di bulan puasa untuk pesakit diabetes? Diabetes ni macam dia sebenarnya topik, dia satu topik tau. Okey, dia diabetes ni kita nak tengok dia kontrol ke tak kontrol. Kalau tak kontrol, dia susah sikit lah sebab dia kena individu kan. So kalau pertama sekali dia memang kalau tak kontrol memang dia tak boleh ambil makanan gula ringkas tu tak boleh lah. Contoh macam HbA1c, kalau pernah dengar kan, HbA1c 3 bulan, gula darah 3 bulan tu kalau macam lebih daripada yang sepatutnya memang tak boleh ambil lah. Kalau dia well control, kita boleh benarkan. Tapi selalunya diet untuk diabetik ni kita tengok secara individu lah. Tapi dia tak lari daripada suku-suku separuh. Suku separuh, sayur mesti ada. Dia punya kumpulan karbohidrat tu dia lagi ketat lah. Dia lagi ketat lah, dia tak boleh ambil. Kalau dia ambil lebih, dia akan gula darah dia naik lah. Kalau dia ambil kurang sangat pun dengan puasa, lagi dia hypo lah. Dan sepatutnya pesakit diabetes ni sebelum bulan Ramadan ni dia dah start puasa masa bulan Syakban tu. Sebab kita nak tengok dia punya gula dia macam mana. Kalau macam bulan Ramadan baru nak start macam susah sikit lah. Patutnya sebelum bulan Ramadan tu dah start dah praktis dah puasa. Kita nak tengok gula dia macam mana. Nanti boleh adjust dos ubat lah, ubat ataupun insulin. Okay, baik. Terima kasih Puan Huda. Jadi rasanya kita boleh tutup kot sesi soal jawab ni. Kalau ada kemusykilan lagi mungkin hadirin boleh bertanya terus pada Puan Huda. Boleh. Okey. Ataupun kita boleh rujuk portal KKM mungkin. Ya. Boleh Puan? Okey.
Okey, Alhamdulillah kita dah selesai pun sesi ceramah dan sesi soal jawab bersama Puan Nurhuda. Okey, semoga para hadirin dapat memanfaatkan ilmu yang kita perolehi pada hari ini dan dapat pula berkongsi dengan rakan-rakan yang tak dapat turut serta sebab mungkin ada yang sedang melakukan kerja-kerja hakiki diorang. Boleh kongsikan juga dengan keluarga lah terutamanya, insya-Allah. Okey, sebelum kita beralih ke agenda yang seterusnya iaitu segmen Kahoot, sebagai tanda kenang-kenangan, kita minta Puan Nurhuda dan para hadirin untuk membuka video ataupun kamera masing-masing untuk sesi bergambar. Kita tunggu 10 saat untuk semua buka kamera. Senyum, 1, 2, 3. Sebentar. Okay, satu lagi, one more. Freestyle lah. Satu lagi, one more. 1, 2, 3. Okey, itu saja. Terima kasih. Terima kasih warga FKB sebab sudi jemput saya. Saya minta maaf kalau ada kekurangan atau kesilapan daripada pihak saya lah. Okey, maka sekianlah sahaja untuk sesi Tazkirah FKB siri yang ke-45 pada kali ini. Terima kasih yang tak terhingga pada Puan Nurhuda Madihah Muhammad Maksum selaku penceramah, Datuk Dekan, Pengurusi Jabatan Kejuruteraan Kimia dan Proses, Profesor Madya Dr. Masli, Encik Najib Adun serta tim ICT atas penganjuran Tazkirah FKB pada kali ini. Sebelum saya mengundurkan diri, ada serangkap pantun untuk semua. Bunga melati, bunga kemboja, kembang mekar di hujung halaman. Jika ada tersilap bicara, ampun dan maaf saya pohonkan. Mohon maaf dari saya sekiranya ada terkasar bahasa atau terlanjur bicara sepanjang mengendalikan majlis. Sesungguhnya yang terbaik itu datangnya daripada Allah SWT dan yang kekurangan itu adalah dari kelemahan saya sendiri. Kita tutup dengan majlis dengan surah Al-As dan tasbih kifarah, insya-Allah. Terima kasih Hasni. Sama-sama, Datuk. Subhanallah. Subhanallah.